Seterusnya saya silakan Yang Berhormat Langkawi. Yang Berhormat Langkawi, silakan. Tuan Yang Dipertua, saya merujuk kepada butiran 94000 projek pemacu pertanian yang mana RM592 juta dicadang diperuntukkan. Saya nampak pembentangan belanjawan kali ini tidak mensasarkan penambahbaikan kepada dasar pertanian yang sedia ada. Yang ada hanyalah tambahan peruntukan seperti juga dengan peruntukan-peruntukan yang lain. Tidak ada usaha spesifik untuk mempromosi kaedah pertanian moden di kalangan pekebun kecil. Pekebun kecil jika dibiar untuk berteruskan cara lama, tidak akan dapat memajukan diri mereka. Selama-lamanya mereka akan bergantung kepada subsidi oleh kerajaan. Sebabnya mereka tidak dapat maju ialah kerana tanah milik mereka terlalu kecil. Kita lihat di Malaysia bagaimana ladang yang besar ataupun estate dapat meraih keuntungan. Kita biasa mendengar bahawa jumlah keluasan estate besar hanya 1/3 dari jumlah keluasan pekebun kecil. Tetapi 2/3 daripada keluaran getah umpamanya datang daripada estate besar. Sementara hanya 1/3 datang daripada ladang kecil yang lebih besar jumlahnya. Dari data ini, kita sepatutnya sudah lama sedar hanya ladang besar sahaja yang akan beri keuntungan. Selagi kita bergantung kepada ladang kecil, selama itulah pekebun akan miskin dan bergantung kepada subsidi kerajaan. Untuk mengatasi masalah ini, ladang-ladang kecil perlu digabung supaya menjadi estate yang bersaiz sekurang-kurangnya 1000 ekar ataupun lebih. Share pekebun dalam pendapatan penggabungan akan mengikut saiz tanah sumbangan mereka kepada ladang besar. Ladang yang besar ini perlu diurus oleh pengurus yang terlatih dalam bidang pengurusan ladang. Pekebun kecil tidak mungkin urus ladang besar. Jenis tanaman hendaklah bercampur-campur. Selain daripada tanaman utama seperti getah, kelapa sawit ataupun padi, bahagian-bahagian perlu ditanam dengan sayur-sayuran, buah-buahan, ternakan ikan dan lain-lain. Dengan cara ini, apabila harga main crop jatuh atau penanaman semula diusahakan, pendapatan daripada tanaman sayur dapat menampung kehilangan pendapatan kerana kejatuhan harga ataupun tanam semula. Sekarang apabila tanaman semula diusahakan, selama 7 tahun, pekebun tidak punyai pendapatan. Mereka bergantung kepada pinjaman. Maka jadilah mereka orang yang pikul beban hutang. Pekebun boleh bekerja dalam estate ataupun mengadakan perusahaan sampingan. Sebagai pekerja, mereka akan dibayar gaji. Selain daripada gabungan tanah ini, teknologi moden perlu diperkenalkan. Kita tidak perlu tanah yang subur lagi. Dengan menggunakan pasu yang dipenuhi dengan sabut dan dengan saluran air bercampur baja,
pengeluaran sayur boleh ditingkatkan. Kita import 60 bilion ringgit sayur-sayuran tiap tahun, sedangkan kita mampu keluarkan semua keperluan sayur dan dalam negara. Sistem vertical farming menjimatkan lagi keluasan bertanah dan menambah keluaran sayur dalam negara. Mungkin Langkawi, boleh saya mencela? Tun, Yang Berhormat Simpang Renggam di sikit belakang. saya. Belakang, Tun. Boleh? Saya kira apa yang dibawa oleh Langkawi begitu menarik berkaitan dengan mod baru pertanian untuk membantu kita memperkasakan industri tani juga. Dan Yang Berhormat Langkawi, setujukah jikalau Kementerian Pertanian memberikan insentif kepada graduan kita yang kini ramai yang tidak bekerja kerana keadaan ekonomi semasa dan perlu ditarik mereka ke bidang pertanian seperti mana yang disebutkan oleh YB Langkawi tadi, perlu digabung jalinkan dengan teknologi. Kita ada IoT, AI, robotik dan sebagainya untuk mempertingkatkan pertanian dan membantu para graduan kita. Setujukah YB Langkawi terhadap carangan tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, saya bersetuju. Yang saya tak bersetuju ialah bagi subsidi tanpa mempermodernkan dan menambahkan pendapatan petani-petani dan pekebun kecil. Mungkin Kerajaan Perikatan Nasional sudah memikir dan melaksana cara-cara pertanian moden ini. Jika sudah, ketepikanlah saja pendapat saya ini. Tetapi setakat yang saya tahu, kebun kecil masih kecil dan peruntukan hanya untuk subsidi. Maka akan miskinlah pekebun kita selama-lamanya. Saya juga mempunyai idea berkenaan dengan menangkap ikan. Cara nelayan kita tangkap ikan akan meneruskan mereka sebagai golongan miskin. Nampak pendekatan kerajaan terhad kepada memberi allowance dan menambah allowance. Selain daripada menambah allowance, tak adakah cara untuk menambah pendapatan nelayan? Sebenarnya di Langkawi, ternakan ikan amat berjaya. Laut Langkawi dilindungi oleh pulau-pulau daripada angin kencang dan ombak tinggi. Banyaklah tempat yang sesuai untuk ternakan ikan dalam sangkar. Nelayan keseorangan tidak mungkin adakan perusahaan ini. Hanya syarikat ataupun koperasi sahaja yang mungkin. Tuan Yang Dipertua, saya dapati bahawa peruntukan untuk Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sudah ditambah daripada 500 million kepada 1,444 million. Saya ucap syabas kepada kerajaan. Yang Berhormat Tetapi lagi ya. bukan peruntukan yang bertambah sahaja yang diperlukan. Pendekatan yang mengatasi kemiskinan pekebun dan nelayan amatlah penting diusahakan. Saya dapati sukar bagi saya menyokong belanjawan ini tanpa penjelasan berkenaan dengan bagaimana kemiskinan mereka akan diatasi. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat.